Saya persilakan sekarang Yang Berhormat Tuan M. Kulasegaran. Terima kasih. Soalan saya yang kedua. Persilakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terlebih dahulu, saya memohon izin Tuan Yang Dipertua untuk menjawab pertanyaan di bawah ini bersama pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Hal Yang Berhormat berikut kerana ia berkaitan isu-isu yang sama, iaitu program subsidi upah. Yang Berhormat Ipoh Barat 14 Julai, Yang Berhormat Keluang 14 Julai, Yang Berhormat Machang 20 Julai dan 23 Julai, dan Yang Berhormat Ipoh Barat 17 Ogos. Tuan Yang Dipertua memandangkan soalan ini melibatkan peluang pekerjaan dan pengangguran. Bukan saja melibatkan Dewan Yang Mulia ini, tapi keseluruhan warga Malaysia ingin tahu. Maka saya memohon keizinan kepada Tuan Yang Dipertua untuk memberi satu jawapan yang komprehensif. Silakan. Makan sedikit masa. Penularan wabak COVID-19 adalah kejadian luar biasa atau unprecedented, di mana impaknya melibatkan seluruh dunia. Bagi membendung penularan wabak COVID-19, kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP mulai 18 Mac 2020. Lanjutan itu, kebanyakan syarikat dan industri terpaksa memberhentikan operasi dan pengeluaran mereka. Tuan Yang Dipertua keadaan ini telah menyuarakan para majikan untuk terus membayar gaji dan mengekalkan pekerja. Justru itu, kerajaan sedar tindakan segera perlu diambil bagi menstabilkan ekonomi serta membela nasib pekerja yang terkesan akibat wabak tersebut. Bagi mengelakkan pemberhentian pekerja secara besar-besaran dan memastikan kedayatahanan majikan terus kekal, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan memperkenalkan 3 program yang penting, iaitu program pengekalan pekerjaan, di mana program pertama adalah program subsidi kepada pekerja yang dikenali sebagai program pengekalan pekerjaan ataupun Employment Retention Program, yang melibatkan penyaluran peruntukan kerajaan berjumlah 120 juta. Yang kedua, program ini bertujuan untuk membentuk pekerja yang diberi notis cuti tanpa gaji melalui bantuan kewangan segera dengan izin Immediate Financial Assistance sebanyak RM600 sebulan bagi tempoh 1 hingga 3 bulan sehingga 30 Jun 2020. Seramai 322,422 orang pekerja yang telah diberi notis tanpa gaji telah menerima manfaat. Tuan Yang Dipertua, walaupun program ini hanya diperkenalkan untuk 3 bulan, tetapi atas permintaan orang ramai ataupun pekerja telah ditambahkan untuk 3 bulan lagi. Yang kedua, program subsidi upah. Program kedua subsidi bagi membantu majikan yang dikenali sebagai program subsidi upah ataupun PSU, yang melibatkan pengagihan dana kerajaan berjumlah 13.8 bilion. Tujuan program ini adalah untuk membantu majikan supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengekalkan pekerjaan. Semasa pelancaran awal, program ini dimulakan dengan dana sebanyak 5.8 bilion dan seterusnya atas permintaan pihak-pihak industri, kerajaan telah membuktikan keprihatinannya dalam menjaga kebajikan pekerja dengan menambah dana sebanyak 8 bilion. Dengan itu, jumlah keseluruhan dana bagi program subsidi upah di bawah perhentian adalah sebanyak 13.8 bilion. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang Dewan Yang Mulia ini, bantuan program subsidi upah adalah berdasarkan kepada saiz perusahaan, iaitu seperti berikut. Pertama, untuk majikan yang menggajikan pekerja 75 orang pekerja dan ke bawah, di mana kadar bayaran subsidi upah adalah sebanyak RM1,200 sebulan bagi setiap pekerja. Manakala untuk majikan yang menggajikan antara pekerja 76 orang hingga 200 orang, kadar bayaran subsidi upah adalah sebanyak 800 sebulan bagi setiap pekerja, dan seterusnya bagi majikan yang menggajikan 201 orang ke atas pekerja akan terima subsidi upah sebanyak RM600 sebulan bagi setiap pekerja. Tuan Yang Dipertua, seterusnya plan jana semula ekonomi negara ataupun penjana. Sebagai langkah memulihkan ekonomi negara, kerajaan melaksanakan program ketiga, iaitu plan jana semula ekonomi negara atau penjana. Inisiatif ini adalah untuk mencakarkan pengambilan pekerja oleh majikan melalui program
dengan izin My Apprentice, Ayo Malaysia, Hiring Incentive, Mobility Assistance dan latihan reskilling and upskilling. Sejumlah 1.5 bilion diperuntukkan untuk program ini. Untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, sehingga 30 Jun 2020 di bawah program subsidi upah, hampir 38% iaitu 5.2 bilion daripada jumlah keseluruhan dana telah diagihkan kepada majikan yang layak oleh Perkeso. Pengagihan tersebut melibatkan 319,000 majikan untuk 2.6 juta orang pekerja. Sementara itu, industri yang mempunyai tuntutan tertinggi di bawah program ini adalah sektor perkhidmatan, iaitu kira-kira 92,000 permohonan atau 29% daripada keseluruhan jumlah permohonan yang diterima. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan rekod pemerhentian pekerja yang dilaporkan kepada Sistem Insurans Pekerjaan atau SIP Perkeso, seramai 48,727 orang telah dihilangkan pekerjaan daripada Januari 30 hingga Jun 2020. Angka 788,800 adalah merujuk kepada jumlah pengangguran yang telah dilaporkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia bagi tempoh April 2019 sehingga April 2020. Pengangguran ini adalah terdiri daripada mereka yang bekerja sendiri, fresh graduate, pelepasan sekolah, termasuk juga mereka yang telah diberhentikan pekerja. Jumlah pengangguran yang tinggi ini adalah telah pun wujud sebelum program subsidi upah diperkenalkan pada bulan April. Saya ingin menegaskan bahawa program subsidi upah adalah untuk membantu majikan agar mereka dapat kekal beroperasi di samping mengekalkan pekerja-pekerja mereka. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahawa keadaan luar biasa ini memerlukan tindakan yang luar biasa. Buat pertama kalinya kerajaan hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional melakar sejarah dengan memperuntukkan dana khas bertujuan untuk memastikan majikan terus kekal dan sekaligus dapat membina semula pertumbuhan ekonomi negara. Pada masa yang sama, kerajaan sedar, komited dan prihatin dengan persoalan berhubung pengangguran. Oleh itu, seperti mana saya menjelaskan sebentar tadi, dalam pakej penjana, program-program seperti My Apprentice, Ayo Malaysia, Hiring Incentive, Mobility Assistance dan latihan reskilling dan upskilling diperkenalkan untuk mengekalkan pengambilan pekerja dalam masa yang sama menyelesaikan isu pengangguran. Terima kasih, Tuan.